So now kita teruskan dengan kuasa elektrik. Okey, kuasa elektrik. Kuasa kita tahu, kita dah pernah belajar sebelum ini, iaitu dalam bahasa Inggeris kita sebut sebagai power. Kuasa. Okey, jadi power ini, itu dia kat sini lah power. Okey, jadi power ini dia punya simbol adalah P besar. Jadi bila tulis saja P besar, oh itu adalah kemungkinan adalah kuasa. Jadi kuasa elektrik di sini formulanya adalah tenaga elektrik yang kita gunakan seluruhnya kita bahagikan dengan masa yang diambil. Okey, dan untuk kita simpelkan, jadi kuasa elektrik ini P besar. Tenaga elektrik, tenaga datang daripada perkataan energi. Jadi bila energi, E besar. Okey, jadi E kat sini dan masa adalah T kecil times bahagi T. So, PET, PET. Mudah saja nak ingatkan, P equals to E per T. Okay, dan SI unitnya ialah, okay, biasanya, okay, cikgu tulis kat sini ya, E per T. E ini ialah tenaga. Jadi, unitnya adalah joule. Manakala, T ini adalah masa. Dan SI unit bagi masa adalah saat. Jadi, bagi power ini kita dapat JS negatif 1. Ya, ini adalah unit bagi kuasa. Tetapi kuasa mempunyai unit yang special, iaitu kita sebut sebagai watt. Jadi watt adalah sama dengan joule per saat. Jadi jika anda mengira ataupun menghitung, jadi anda dapat JS negatif 1, anda boleh tukarnya kepada watt. Jadi SI unitnya adalah watt, yang mana simbol ringkasnya adalah W besar. Okey, jadi bagi kita menjawab soalan definisi, apakah definisi kuasa elektrik, jadi kita boleh tak perlu hafal susah-susah, anda hanya perlu rujuk kepada formula sahaja. Okey, jika sesuatu formula melibatkan bahagi T, jadi ayat ia perlu bermula dengan kadar, kerana ia melibatkan masa. Jadi kuasa elektrik adalah kadar tenaga elektrik yang digunakan. Siap. Salin saja yang di atas ini. Tenaga elektrik yang digunakan. Mudah saja, tak perlu hafal pun. Anda hanya perlu rujuk kepada formula saja. Okey, dan di sini adalah dua contoh mentol yang mempunyai kuasa yang berbeza. Okey, yang mentol X ini adalah X. Okey, mempunyai kuasa sebanyak 40 watt sahaja. Manakala mentol filamen yang kedua, iaitu cikgu namakan dia sebagai Y, hanyalah menggunakan 60 watt sahaja. Tetapi kita boleh lihat daripada segi kecerahannya, mentol Y adalah lebih cerah berbanding dengan mentol X. Okey, jadi bagaimanakah kita hendak menerangkan perbezaan antara X dan Y ini yang mempunyai kuasa yang berbeza? Okay, ini adalah mentol X dan Y. X ialah penggunaannya adalah sebanyak 40 joule S negatif 1. Maksudnya penggunaannya adalah 40 joule dalam masa 1 saat, berbanding dengan Y 60 joule dalam masa 1 saat, kerana 60 J negatif 1. Jadi sebenarnya X ini adalah lebih jimat, mentol X, tetapi mentol X adalah kurang cerah, walaupun ianya lebih jimat daripada segi kuasa. Kerana mentol X ini hanya menggunakan tenaga elektrik yang lebih rendah berbanding dengan penggunaan tenaga elektrik Y yang lebih tinggi tenaga elektriknya. Okey, ini adalah beberapa contoh soalan melibatkan kuasa elektrik. Okey, soalan yang pertama, tenaga elektrik yang digunakan oleh suatu cewek elektrik selama 50 saat ialah 111 kJ. Jadi hitung kuasa cewek tersebut. Okey, jadi cikgu nak ulang balik formula bagi kuasa. Kuasa ialah sama dengan tenaga elektrik yang digunakan. Okey, kita ulang sama-sama. Yang digunakan kita bahagikan dengan masa yang diambil. Okey, ataupun nak mudah,
ialah P for power sama dengan E for energy, tenaga elektrik, bahagi dengan T kecil iaitu masa. Jadi kalau anda tulis simbol ni lebih jelas, lebih mudah. Okey. Jadi kita bulatkan apa saja information yang diberikan. Ini adalah kilojoule. Jadi kilojoule adalah tenaga elektrik. Jadi ini cikgu tulis sebagai E. Dan 50 saat ini pula adalah masa. Jadi cikgu tulis simbol dia adalah T. Jadi yang kita nak cari adalah kuasanya, P-nya. Okey, kita masuk saja information di dalam formula kita. P kita nak cari, kekalkan di sini. E ialah 111 kilojoule. Kilo. Jadi kita tak boleh pakai kilo. Kita kena pakai joule sebab SI unit untuk pengiraan. Jadi kita tambahkan, gantikan kilo ini dengan 30 joule. Bahagi dengan masanya adalah 50 saat. Okey, masa memang dalam saat. Tak perlu tukar. Jadi kita tekan kalkulator dan jawapan akhir yang kita dapat adalah 2220 watt. Ataupun kita dapat di sini ya, JS-1 kan. Okey, dan kita boleh tukar di sini ialah 2220. Kita boleh tulis terus watt. Okey, boleh je, tak ada masalah. Dan kalau nak pakai kilowatt pun boleh ke? Boleh. Kita boleh tukar jadi 2.22 kilo. K mesti huruf kecil dan W huruf besar. Dan ini adalah 3 jawapannya. Apa-apa pun jawapan perlu ditukar daripada JS-1 ini, kita mesti tukar kepada watt. Okey, kita tengok pula soalan yang kedua, iaitu kuasa sebuah setrika elektrik yang digunakan selama 2 minit. Okey, ini adalah T ialah 1.2 kilowatt dan ini adalah P, kuasa. Okey, yang kita nak cari dalam soalan ini adalah E, tenaga elektrik. Jadi kita gunakan formula, mesti tulis formula ya supaya kita tidak silap dan pemeriksa nampak kefahaman anda di situ kan. Okey, jadi P kuasanya ialah 1.2 kilowatt. Jadi kita buang kilo, kita gantikan dengan kosong. Okey, 0.2 jadi 2, kosong sajalah. 1.2, 1, 2, 3. Okey. Watt di sini. Dan energi kita nak cari bagi dengan masa. Masa dalam 2 minit. 2 minit ni kita tak nak guna. Kita tak boleh guna minit. Kita kena tukar kepada saat. Ini adalah SI unit. Jadi minit nak tukar kepada saat, kita kena darab 60. So jadi 120 saat. So di sini kita tulis 120 saat. Okey. Jadi kita juga biasa tulis W ni sebagai JS-1 kan. Okey, atau jadi kita boleh teruskan pengiraan. Jadi 1200 ini kita boleh darabkan JS-1 ni, kita darabkan dengan 120 saat. Okey, yang ni kita boleh potong kerana ini S-1. Okey, jadi bila kita tekan kalkulator, hasil akhirnya ialah 144,000 joule. Dan memang unit bagi tenaga adalah joule. Okey, jadi kita tulis elok-elok dekat sini jawapannya. Tenaga elektrik yang digunakan oleh setrika ini ialah sebanyak 144,000 joule ataupun 144 kilojoule. Okey, dah siap. Mudah sahaja. Okey. Dan seterusnya kita boleh teruskan dengan, tadi kita dah belajar tentang kuasa. Now kita belajar tentang arus elektrik pula. Arus elektrik ialah kita sebut sebagai electric current. Okey. In English. Tetapi simbolnya adalah I besar. Tak ada kaitan dengan current pun. Okey. Jadi formula bagi arus elektrik pula ialah charge elektrik. Charge elektrik iaitu elektrik yang mengalir, yang ada charge. Okey, yang kita gunakan simbol dia sebagai simbol Q. Okey. Dan kita bahagikan dengan masa yang diambil bagi pengaliran charge elektrik tersebut. Okey, jadi cikgu nak tuliskan dalam singkatan yang lebih mudah, arus elektrik ialah I besar sama dengan charge elektrik adalah Q besar dan masa adalah T kecil. So I sama dengan Q per T. Okey.
Cikgu tulis balik formula ini di sini. Q ini, cas elektrik biasanya unitnya adalah dalam unit kolom. Okey. Biasanya kita tulis dalam keadaan C sajalah, C besar. Okey, dibahagikan dengan T iaitu masa mesti dalam saat. Okey. Dan kita dapat di sini CS -1. Tetapi bagi arus elektrik dia ada special unitnya, iaitu kita sebut sebagai ampere. Ataupun kita tulis sebagai A besar sahaja. Dan ampere ini adalah sama dengan CS -1. Okey, jadi SI unit bagi arus adalah ampere dan memadai jika anda hanya menulis A besar. Okey, jadi bagi menjawab soalan definisi apakah arus elektrik, nyatakan arus elektrik. Jadi arus elektrik macam biasa ialah kita tak perlu hafal, kita hanya perlu rujuk kepada formula sahaja. Okey. Berdasarkan formula ini, macam cikgu bagi tahu tadi, jika formula ini melibatkan bahagi masa, jadi kita perlu mulakan dengan perkataan kadar. Okey, kadar. Kita tengok ke atas je cas elektrik. Jadi cas elektrik yang mengalir lah kan. Jadi kadar pengaliran apa yang mengalir? Cas elektrik. Cas elektrik. Dan biasanya silap. Okey. Cas elektrik ini mengalir di dalam suatu konduktor. Jadi kadar pengaliran cas elektrik dalam suatu konduktor. Konduktor tu ialah contohnya dawai. Kan? Okey. Dan inilah dia arus elektrik. Mudah saja. Okey, kita dah tahu dah formulanya. Jadi tak ada masalah bagi kita menjawab soalan pengiraan. Okey, di sini ada 2 soalan pengiraan melibatkan arus elektrik. Mari kita jawab sama-sama ya. Okey, sebuah televisyen dipasang selama 2 minit dan ini adalah masa. Dengan cas elektrik yang mengalir melaluinya ialah 550 kolom dan ini adalah Q iaitu cas elektrik. Dan soalan yang kita nak adalah arus elektrik. Jadi ini ialah cikgu tulis sebagai I lah. Okey. Dan seperti biasa untuk menjawab soalan pengiraan perlu menulis formulanya. Jadi kat sini cikgu tulis formula yang lengkap dulu ya. Okey, jadi arus elektrik iaitu I tadi adalah sama dengan cas elektrik yang mengalir apabila alat elektrik tersebut dipasang. Okey, bahagi dengan masa yang diambil untuk cas elektrik itu mengalir. Apabila ada aliran cas ya, barulah ada arus elektrik. Arus elektrik ni kalau kena tangan awak short kan. Okey. So, arus elektrik ini kita tuliskan dalam formulanya dalam simbol yang lebih mudah. I besar sama dengan Q besar bahagi dengan T. Jadi kita masukkan semua information ini ke dalam mengikut simbol ke dalam formula ya. Okey, Q di sini ialah 550 kolom. Jadi kita tulis kat sini 550 kolom dan T dia pula adalah 2 minit. Kita tak pakai minit. Kita kena pakai saat. Jadi cikgu ubah di sini 2 minit untuk ubah kepada saat. Kita perlu darabkan 100 pula 60 1 minit 60 saat kan. Okey, jadi kita dapat 120 saat. So dia tulis kat sini 120 saat. Okey, kita tekan kalkulator kita. Okey. Dan hasil akhirnya apabila kita dah kira ialah sebanyak 4.583. CS -1 kita boleh tukar CS tadi kepada unit special arus elektrik iaitu ampere. Dan ini adalah jawapannya. Arus elektrik unitnya perlu ditukar kepada ampere. Okey, kita tengok pula soalan yang kedua. Arus yang mengalir dalam sebuah ketuhar gelombang mikro adalah 6 ampere. Okey, dan ini adalah P. Dia dah bagi dah kuasanya. Arus elektriknya, maaf. Okey, dan ini adalah arus elektrik yang mengalir dalam ketuhar ini ialah 6 ampere. So cikgu labelkan ini sebagai I dengan pengaliran cas elektrik melaluinya dengan 1080 kolom dan ini adalah Q. Soalannya ialah T.
Okey, jadi kita tuliskan formula dahulu untuk mudah dan tidak silap. I sama dengan Q per T. Jadi I-nya ialah 6 ampere. Cikgu masukkan di sini I. Q adalah 1080 kolom. Letakkan di sini. Dan kita bahagikan T yang kita hendak cari. Jadi T kat sini. Kita buat operasi seperti biasa. Dan kita dapat. Kita tekan kalkulator, kita dapat jumlahnya adalah 180. Dan C ini kita juga tulis sebagai bukan C, A ini kita tulis sebagai CS negatif 1. Jadi C ini kita boleh potong ya. So tinggal S negatif 1 kita bawakan naik atas, so dia akan menjadi S. Jadi unitnya adalah saat. Okey, jadi betul lah unit bagi masa adalah saat. Jadi selain daripada kita tulis masa 180 saat, kita boleh juga tukar kepada minit. Okey, kalau kita tukar kepada minit daripada saat, 180 saat ini kita perlu bahagikan kepada 60 saat. Maaf. So kita akan dapat di sini ialah 3 minit. Okey, jawapan anda boleh ditulis dalam unit saat ataupun dalam unit minit. Kedua-duanya adalah tepat. Yang seterusnya ialah voltan. Apakah dia voltan ini? Okey, voltan ialah dalam bahasa Inggeris pun kita memang sebut voltan. Dan unitnya adalah V besar. Okey, V besar iaitu voltan. Okey, jadi voltan formulanya ialah voltan sama dengan tenaga elektrik yang digunakan bahagi dengan cas elektrik. Jadi kalau kita nak simpulkan yang panjang-panjang ni masuk dalam formula yang simple, kita gunakan simbol bagi voltan ialah V sama dengan tenaga elektrik, tenaga energi is E, dan cas elektrik kita dah belajar tadi ialah Q. So WEC, VEQ. Okey, dan SI unitnya pula kalau kita tengok di sini ya, untuk energi ialah joule dan untuk Q ni ialah kolom. So kita dapat J kolom negatif 1 dan sama dengan unit. Tapi voltan macam arus elektrik juga ada unit specialnya, iaitu kita sebut sebagai volt ataupun V besar. Okey, jadi SI unit dia adalah volt dan V besar. Okey, dan cikgu tunjuk kat sini supaya anda boleh nampak, oh kalau klik mengiver tiba-tiba dapat from unit J C negatif 1, kita boleh automatik tukar kepada volt. Okey, dan voltan ini pula ialah soalan definisi. Okey, macam biasa kita tengok kepada formula. Tak perlu nak hafal susah-susah kan. Okey, tapi dekat sini tak ada bahagi T. Jadi kita tak boleh mulakan dengan kadar. Okey, kadar hanya kalau formula itu bahagi dengan T masa. Jadi macam mana nak buat ayat voltan? Voltan ialah kita salin saja yang ni. Tenaga elektrik yang digunakan. Okey, cuba cikgu salin kat sini ya. Tenaga elektrik yang digunakan. Okey, untuk apa? Bagi mengalirkan ataupun menggerakkan lah. Bagi menggerakkan satu unit apa? Cas elektrik. Okey, cas elektrik ini yang keyword penting ni yang cikgu tulis besar ya. Cas elektrik yang mengalir melalui konduktor. Mengalir melalui konduktor, suatu konduktor. Okey, jadi biasanya arus elektrik akan wujud jika ada cas elektrik yang berjaya dialirkan. Dan yang mengalirkan cas elektrik ini sebenarnya adalah voltan. Okey, so voltan menggerakkan cas elektrik yang mengalir menghasilkan arus elektrik. Begitulah ceritanya. Okey, dah tahu dah formulanya WEC ni, VEQ ni. Jadi kita bolehlah jawab soalan. Okey, jom kita tengok soalan. Okey, ini adalah dua soalan yang cikgu nak kita jawab sama-sama. Okey, soalan yang pertama melibatkan voltan. Okey, tenaga elektrik yang digunakan bagi sebuah pendingin hawa ialah 180 kJ. Jadi, tenaga elektrik ini adalah E. Dan dengan cas elektrik yang mengalir adalah 770 kolom. Dan ini adalah Q. Dan yang kita nak hitung adalah voltan. Okay, jadi,
kita tuliskan semula formulanya. Okey, cikgu tulis formula penuh dulu kat sini. Voltan sama dengan tenaga elektrik yang kita gunakan, okey, bahagi dengan charge elektrik. Okey, untuk mudah kita tulis simbol saja. V sama dengan E per Q. Okey, dan E dia, kita tengok kat sini, E 180 kilojoule. Kita kena buang kilo dan kita masukkan 000 joule. Okey, bahagi dengan Q, charge elektriknya ialah 770 coulomb. Jadi, kita tekan kalkulator. Okey, tekan kalkulator dan kita dapat jawapannya ialah 233.77 JC negatif 1. Tak boleh pakai ni, kita kena tukarkan kepada volt. Okey, dah siap. Okey, yang kedua pula ialah periuk nasi. Jika tadi pendingin hawa, aircon, ni periuk nasi pula. Okey, kita tengok kat sini, periuk nasi berlabel 230 volt. Okey, dah siap-siap tulis dan ini adalah V lah, menggunakan tenaga elektrik sebanyak 218 kilojoule dan ini adalah E, tenaga elektrik. Dan soalannya ialah kita nak cari charge elektrik. Okey, kita masuk je dalam formula yang mana kena tulis formula V equals to E per Q, WAC. Okey, V ialah 230 volt. Okey, E pula ialah 218, kita buang kilo. So, ganti dengan 300 joule bahagi dengan Q, kita nak cari. Okey, jadi Q cikgu letak kat sini. Jadi 218,000 joule bahagi dengan 230 volt. Dan volt ini kita tahu, kita juga tulis DC negatif 1 kan. Okey, so kat sini kita boleh potong nanti, tinggallah C negatif 1. Okey, so kita tekan kalkulator. Tekan. So kita dapat jawapannya ialah 947.83. Okey, dan C negatif 1 kita bawa naik atas jadi C coulomb. So ini adalah answer dia. Oh, charge elektrik yang melaluinya adalah sebanyak 947 coulomb. Okey. Dengan menggunakan tenaga elektrik sebanyak itu. Okey, baiklah. Sekarang cikgu nak kita terbitkan satu lagi formula yang terbaik yang kita boleh gunakan untuk mengira jumlah keseluruhan arus elektrik yang mengalir dalam alatan elektrik. Okey, tetapi untuk terbitkan sebuah formula, kita perlu menggunakan formula-formula yang telah pun kita pelajari sebentar tadi. Okey, kita dah pun belajar sebelum ini tentang formula voltan. Okey, voltan yang mana tadi cikgu cakap watt kan. So V equals to E per Q. Okey, daripada V E per Q ni kita boleh tinggalkan tenaga elektrik ni seorang-seorang. Kita bawa Q ni bawa naik atas, jadilah VQ. Okey, dan ini adalah formula yang pertama yang kita dah ubah suaikan, kita terbitkan. Okey, formula yang kedua kita dah belajar tadi juga ialah formula arus. Tadi voltan, ni arus elektrik pula. Okey, kita belajar Q bahagi dengan T. Okey, dan kita nak tinggalkan Q ni seorang-seorang. Okey, so T ni kita bawa naik atas, jadilah IT. Okey, dan ini adalah formula yang kedua kita terbitkan. Okey, jadi cikgu nak combinekan kedua-dua formula ini. Jadi formula yang pertama ini cikgu salin kat bawah Okey, kita tulis E lah, sama dengan VQ. Okey, ini formula yang pertama tadi. Okey, dan ini formula yang kedua tadi cikgu tulis kat sini, Q sama dengan IT. Okey, formula yang kedua ni. So now kita nak masukkan dua ni ke dalam satu ni. Okey, so kita tuliskan E sama dengan V dan Q ni kita gantikan dengan ni, tempat Q. So Q ini kita gantikan dengan ini. So kita dapat di sini E sama dengan V I T. Okey,
So, kita gunakan formula kuasa yang mula-mula kita belajar tadi. So, P sama dengan PET tadi kan? E per T, tenaga bahagi masa. Jadi, kita masukkan ni sebagai formula yang ketiga lah cikgu tulis. Dan ini kita terbitkan formula yang sepatutnya ni yang ketiga kan? Okay, ini formula yang keempat. Okey, so kita nak masukkan 3 ni ke dalam 4 ni. Okey. Jadi 3E sama dengan VIT ni. So P sama dengan E, ini cikgu nak tukar ni. Jadi VIT ni, okey, kat sini bahagi dengan T. Okey, kita teruskan yang mana kita boleh potong. Okey, cikgu potong guna pen merah ni. Okey, so hasil akhirnya kita dapat P tinggallah V dengan I, iaitu voltan dengan arus elektrik. Jadi formula untuk kuasa yang kita boleh dapat ialah voltan darab dengan arus elektrik. So kita dapat kuasa PVI. Okey. Okey, ini adalah contoh penguasaan jumlah arus yang melalui peralatan elektrik yang mana kita boleh gunakan formula yang kita baru belajar tadi, iaitu P kuasa sama dengan voltan darab dengan arus elektrik. Okey, mari kita lihat satu persatu dan kita buat sama-sama. Okey, sebuah periuk nasi 1.8 liter mempunyai 600 watt dan ini adalah P kuasa. Dan dengan label 240 volt dan ini adalah volt. Hitung arus yang mengalir melalui periuk ini. Dan soalannya ialah arus elektrik. Berapakah arus elektrik? Jadi kita tuliskan formula dahulu sebelum kita buat pengiraan, iaitu P sama dengan VI. Okay, P ialah 600 watt sama dengan V ialah 240 volt dan I kita nak cari, kita kekalkan I di situ. Kemudian kita pindahkan 240 ini ke bawah. Bahagi dengan 240 volt dan ini adalah I. Jadi apabila kita tekan kalkulator, jawapan akhir yang kita dapat adalah 2.5 ampere. Dan ini adalah jumlah arus yang mengalir melalui periuk elektrik ini. Okey, kita lihat pula untuk soalan yang kedua. Sebuah cerik elektrik 1.7 liter mempunyai label sebanyak 1.5 kilowatt dan ini adalah P kuasa dan ini adalah 240 volt. Untuk pengetahuan semua label ini kuasa dan volt ini biasanya akan dilekat di mana-mana bahagian periuk nasi, di kawasan tepi ataupun mungkin di bahagian bawah. Okey, sama juga dengan alatan-alatan elektrik yang lain. Label ini akan dilekatkan. Okey. Jadi soalannya ialah hitung arus yang mengalir. So I ialah berapakah? Jadi kita gunakan formula yang kita dah belajar, P equals to VI. P ialah 1500 watt. Yang ni adalah dalam kilowatt. Jadi kita ubahlah kilowatt ini kepada watt, jadi 123 watt. Okey. Dan volt pula ialah 240 volt dan I kita nak cari I. Jadi kat sini kita buatkan operasi iaitu 1500 watt kita bahagikan dengan 240 volt bersamaan dengan kita tekan kalkulator dan jawapannya ialah 6.25 ampere. Jadi kita dapat lihat di sini arus yang mengalir di dalam cerik ini adalah jauh lebih tinggi berbanding dengan arus elektrik yang mengalir dalam periuk nasi. Jadi arus yang digunakan untuk memanaskan air, mendidihkan air adalah lebih tinggi. Okey, dan cikgu nak kongsikan sedikitnya berkenaan dengan label ini. Kalau anda perasan di Malaysia kebanyakan alat-alatan elektriknya adalah berlabel 240 volt. Ini kerana jika anda ingat tentang video sebelum ini, cikgu dah nyatakan setiap soket di Malaysia dibekalkan dengan 240 volt voltan. Jadi dengan 240 volt ini, jadi ianya bersesuaian digunakan di mana-mana soket di kediaman-kediaman di Malaysia. Tetapi ianya tidak sama dengan negara-negara lain. Contohnya adalah negara Thailand dan juga USA. Contoh, kerana mereka ini negara ini
setiap soket yang dibekalkan hanyalah sebanyak 120 volt sahaja. Jika kita pergi travel ke Thailand dan USA dengan membawa alatan daripada Malaysia, maka peralatan kita memerlukan masa yang lama. Contohnya cewek air ini memerlukan masa yang lebih lama untuk memanaskan air kerana bekalan watt yang disediakan hanyalah 120 volt. Sedangkan kita memerlukan 240. Okey, tetapi akan ada masalah jika warga negara Thailand ataupun US membawa alatan elektrik daripada negara mereka ke Malaysia. Kebanyakan alatan elektrik di sana labelnya hanyalah 120 volt sahaja maksimum. Jadi apabila alatan elektrik yang sebanyak 120 volt ini dibawa ke Malaysia dan yang mana dibekalkan sebanyak 240 volt, maka ia akan merosakkan alat elektrik tersebut. Jadi itulah yang betapa pentingnya label ini dilekatkan pada alat elektrik tersebut. Di sini adalah kaedah untuk penyewaan kos penggunaan tenaga elektrik. Bagi penyewaan unit tenaga elektrik, bagi mendapatkan jumlah nilai bil, kita perlu menyewa bagi setiap unit tenaga elektrik. Bagi satu unit pula ialah bersamaan dengan 1 kilowatt jam. Okay, 1 kilowatt ini bersamaan dengan 1000 watt dalam masa yang digunakan adalah sebanyak 1 jam. Jadi ini adalah dikira sebagai satu unit. Jadi tenaga elektrik yang digunakan ialah bersamaan dengan kuasa darab dengan masa. Jadi kuasa ini ialah dalam unit kilowatt, manakala masa pula adalah dalam unit jam. Ini kerana kita memerlukan penggunaan kilo kerana penggunaan elektrik di rumah kita kuasanya dalam masa 1 bulan adalah sangat besar. Jadi tidak bersesuaian jika kita menggunakan unit watt. Jadi kena menggunakan unit kilowatt. Dan begitu juga dengan masa, kita tak sesuai menggunakan unit saat seperti sebelum ini kerana dalam tempoh sebulan ianya sangat lama dan jam adalah lebih sesuai untuk dihitung. Jadi hasil darab kedua-dua ini kita dapat kilowatt jam, dan ini adalah digunakan untuk menghitung tenaga elektrik, iaitu satu unit bersamaan dengan 1 kilowatt jam. Okey, kita teruskan dengan pengiraan. Mari kita kira sama-sama. Okey, cikgu tutup dulu soalan yang panjang sebelah ni. Okey, kita fokus kepada soalan yang pertama dulu. Okey, jika sebuah 1.2 kilowatt ini adalah kuasa power, pembakar roti dipasang selama 15 minit, hitung kos penggunaan tenaga elektrik untuk membakar roti jika kadar bagi setiap unit adalah Rm 0.23 sen. Okey, ini adalah soalannya, dan 1.2 kilowatt adalah P dan dipasang selama 15 minit. Ini adalah T dia, dan ini adalah Rm dia lah. Okey, kemudian kita sambung dengan formula tenaga elektrik sama dengan kuasa darab dengan masa. Okey, kuasa di sini adalah 1.2 kilowatt. Jika sebelum ini cikgu selalu sering ingatkan supaya tukar kepada unit watt, tetapi untuk ini special tidak perlu kerana kita memang menghitung dalam kilowatt. Pastikan mesti ada kilo ya. Okey, dan darab dengan masa adalah 15 minit, dan kita juga tidak boleh menggunakan minit, kena guna jam kerana jam adalah unit yang sesuai. Jadi bagaimanakah daripada minit nak tukar kepada jam? Okey, jadi kita perlu bahagi dengan 60. Okey, untuk bahagi 60 kita bahagi macam ni saja. Okey, dan unit dia adalah jam. Mudah. Okey, dan kita tekan kalkulator, 1.2 darab dengan 15 bahagi dengan 60. Jadi jawapannya ialah 0.3. Unitnya ialah kilowatt darab dengan jam J di sini. Okey, jadi ini adalah 0.3 kilowatt jam. Jadi seperti mana yang cikgu cakap tadi, satu unit bersamaan dengan 1 kilowatt jam. Jadi di sini 0.3 kilowatt jam adalah bersamaan dengan 0.3 unit. Okey, jadi ini adalah unit yang digunakan khas untuk pembakar roti tersebut selama 15 minit. Jadi jika kadar dia ialah 0.23 sen, jadi 0.3 unit yang kita telah menggunakan
untuk membakar roti itu kita darabkan dengan kadar bagi 1 unit iaitu 0.23. Jadi jumlahnya ialah RM 0.069 sen. Mudah saja kan? Okey, baik. Kita teruskan dengan soalan. Bagi soalan yang kedua pula ialah sebuah pendingin hawa iaitu sebanyak 2 kilowatt. Ini adalah P, kuasa dipasang selama 2 jam dan ini adalah masa pada setiap hari sepanjang bulan Mei 2020. Okay, jika kadar bagi setiap unit adalah 0.21 sen iaitu 21 sen, kirakan jumlah penggunaan pendingin hawa tersebut sepanjang bulan Mei 2020 jika setiap hari kita menggunakan 2 jam. Itu soalannya. Jadi, kita kira berapakah unit dahulu penggunaan bagi pendingin hawa tersebut dalam bulan Mei. Okey, macam biasa, kita kena hitung tenaga elektrik yang digunakan dahulu dalam unit kilowatt jam. Okey, kuasa darab dengan masa. Okey, kuasa adalah 2 kilowatt. Pastikan kilowatt. Dan masa adalah 2 jam. Disebabkan masa dah memang dalam unit jam, jadi mudah. Tak perlu bahagi dengan 60 lagi. Okey, so kita tekan saja kalkulator. Okey, dan kita dapat 4 kilowatt jam iaitu bersamaan dengan 4 unit. Okey, jadi dalam bulan Mei 2020, okey, kita terdapat berapa hari? Macam mana betul untuk mendapatkan bilangan hari bagi setiap bulan? Okey, kita menggunakan struktur tangan kita sendiri. Ada bonggol dan tanpa bonggol ini kan. Bonggol ni adalah tulang kita lah. Jadi, kita mulakan dengan Januari. Atas bonggol jadi Januari 31 hari. Di bawah ini ialah Februari 30 hari dan seterusnya. So, Januari, Februari, Mac, April, Mei. Okey, dan Mei berada dekat atas bonggol ini. Di atas tulang. Jadi, mempunyai 31 hari. So, bulan Mei adalah 31 hari. Okey, dan ini adalah 4 unit pada setiap hari. Satu hari ya. Jadi, kita perlu darab dengan 31 hari untuk bulan Mei. Jadi 4 kilowatt jam penggunaan satu hari. Kita darabkan dengan 31 hari untuk sebulan Mei ialah sebanyak 124 kilowatt jam ataupun 124 unit. Jadi jika satu unit dihitung sebanyak 21 sen, jadi kita darabkan sajalah 124 unit darab dengan 21 sen samaan dengan kita tekan kalkulator RM 26.04. Jadi RM26.04 ini adalah bayaran ataupun kos bagi pendingin hawa ini sahaja di rumah anda jika ianya dipasang pada setiap hari di bulan Mei selama 2 jam setiap hari. Khas untuk pendingin hawa. Jadi kalau kita nak kira kos bagi sebulan penggunaan seisi rumah, jadi anda perlu gabungkan untuk alatan yang lain bagi penggunaannya dan masanya. Okey, so kita akan dapat kos bagi sebulan penggunaannya di rumah kita. Mudah sahaja. Kita teruskan dengan kaedah penjimatan penggunaan tenaga elektrik. Ya, tadi kita dah pandai pun mengira kos penggunaan elektrik dalam rumah dan sekarang ini kita kena belajar bagaimana kita nak menjimatkan kos penggunaan tenaga elektrik supaya tidak mencecah beribuan ringgit pada setiap bulan. Okey, jadi kita dapat menjimatkan. Okey, so bagaimanakah nak menjimatkan? Okey, langkah yang pertama yang paling mudah ialah kita gunakan alatan elektrik yang cekap tenaga. Seperti mana yang cikgu dah bagi tahu, pastikan anda membeli alatan elektrik yang mempunyai 5 bintang sahaja. Kerana 5 bintang ini ianya dapat sangat cekap dan dapat menjimatkan tenaga elektrik. Dan seterusnya adalah kita tutup switch jika kita tidak lagi menggunakan alatan elektrik tersebut. Contohnya seperti mana televisyen. Jika anda tidak menonton televisyen, pastikan anda menutup switch. Kerana jika anda tidak menutup switch, lampu LED dekat televisyen itu still masih on lagi kan. Jadi dah merugikan di situ. Seterusnya ialah basuh baju dengan muatan yang penuh. Okey, kerana washing machine, mesin basuh juga menggunakan tenaga elektrik yang tinggi. Jadi jika anda dapat memenuhkan
washing machine itu, mesin basuh itu sebelum anda on, jadi dia dapat dijimatkan berbanding dengan anda hanya membasuh sedikit saja baju, dan sedikit basuh baju dengan muatan yang penuh ataupun banyak adalah lebih baik kerana kita tidak perlu berulang kali ataupun kerap kali membasuh baju. Okey, dan yang seterusnya adalah menyetrika baju lebih banyak sekaligus. Sama juga kaedahnya apabila kita setrika baju sekaligus dalam satu masa, jadi dapat menjimatkan tenaga elektrik yang perlu digunakan jika anda hanya menyetrika satu helai baju sahaja. Kerana pada setiap helaian baju yang anda kerap kali menyetrika, jadi tenaga elektrik banyak dibazirkan hanya untuk memanaskan elemen pemanas dalam setrika itu berulang kali dengan banyak kali. Okey, jadi kita jimatkan. Seterusnya adalah bangunan hijau. Okey, bagaimana kita nak jadikan rumah kita sebagai salah satu bangunan hijau? Ya, boleh, tak mustahil. Okey, yang pertama sekali, kalau anda hendak menjadikan rumah anda bangunan hijau, jadi pastikan sistem perudaraan yang cekap, iaitu kita sediakan banyak tingkap supaya udara akan keluar dan masuk. Contohnya rumah di Malaysia, kita tahu iklim kita agak panas pada waktu siang. Jadi kita perlu menyejukkan rumah kita dengan membuka tingkap supaya udara yang sejuk daripada luar ataupun angin dapat bertiup masuk ke dalam rumah kita. Jadi akan lebih persekitaran rumah kita akan lebih sejuk dan dapat menjimatkan penggunaan pendingin hawa dan kipas. Juga dapat dikurangkan ya, sebab tak terlalu panas. Yang kedua pula ialah juga menggunakan tingkap. Okey, pastikan tingkap ataupun reka bentuk rumah anda mendapatkan pencahayaan semula jadi yang maksimum daripada luar. Jadi apabila cukup pencahayaan, penggunaan lampu juga dapat dikurangkan. Jadi ianya dapat menjimatkan tenaga elektrik rumah anda. Dan yang ketiga, untuk menjadikan sesuatu bangunan rumah anda sebagai bangunan hijau, mungkin anda juga boleh memasang panel suria, iaitu solar panel. Okey, yang mana sumber tenaganya adalah percuma, boleh diperbarui tanpa sebarang pencemaran ataupun menyebabkan pembakaran bahan api fosil. Jadi ini antara cadangan yang anda boleh lakukan. Ataupun selain daripada solar panel, anda juga boleh menghasilkan kincir angin untuk mendapatkan tenaga elektrik daripada angin. Okey, seterusnya ialah penggunaan pendingin hawa. Okay, pendingin hawa yang anda sering pakai pada waktu siang ataupun waktu malam juga kita pakai, perlu ditetapkan suhunya, dan suhu yang terbaik adalah pada suhu 24 darjah Celsius hingga 26 darjah Celsius. Berlaku pembaziran pada waktu malam dengan apabila anda memasang pendingin hawa dengan suhu yang terlalu sejuk, iaitu 16, 17 dan 18. Sedangkan anda juga tidak dapat menahan kesejukan itu dan terpaksa memakai selimut yang tebal. Okey, jadi ianya sangat membazir di situ kerana lebih banyak tenaga elektrik diperlukan untuk mendapatkan suhu yang lebih sejuk. Okey, dan yang kedua adalah anda boleh tutup pintu ataupun tingkap bilik yang anda pasang pendingin hawa itu dengan rapat supaya pendingin hawa tersebut tidak dibebankan untuk menyejukkan ruang yang lebih besar. Jadi ia dapat menjimatkan tenaga elektrik. Dan yang kedua, seterusnya yang terakhir adalah contohnya ialah peti sejuk. Dan konsepnya juga sama seperti pendingin hawa, yang mana anda seboleh-bolehnya tidak terlalu kerap untuk membuka. Anda seboleh-bolehnya tidak terlalu kerap membuka pintu peti sejuk tersebut. Kerana apabila peti sejuk dibuka, jadi peti sejuk itu dibebani untuk menyejukkan ruang yang lebih besar. Macam menyejukkan satu dapur anda. Jadi sebaiknya jangan kerap membuka pintu peti sejuk. Dan akhir sekali ialah tidak memasukkan makanan yang panas ke dalam peti sejuk. Sejukkan makanan anda dahulu di luar sehingga suhunya stabil ataupun pada suhu bilik, barulah anda masukkan ke dalam peti sejuk. Jadi peti sejuk anda tidak dibebankan untuk menyejukkan makanan yang terlalu panas. Apabila menyejukkan makanan yang terlalu panas, ia memerlukan tenaga elektrik yang lebih tinggi. Okey, itu sahaja cadangan untuk kaedah penjimatan penggunaan. Lagi kaedah-kaedah penjimatan penggunaan tenaga elektrik yang lain. Jika anda ada cadangan ataupun dapat lebih banyak poin ataupun kaedah-kaedah lain,
melalui pembacaan ataupun melalui YouTube yang anda lihat. Jadi anda boleh share dan kongsikan dengan kawan-kawan di dalam ruangan komen di bawah. Okey, jangan lupa like dan subscribe video ini. Semoga bermanfaat. Bye-bye. Selamat belajar.